warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siri latihan ataupun siri pembelajaran kita. Kita sambung untuk tajuk, masih lagi dalam tajuk matrix, iaitu kali ini saya nak ajar ataupun saya nak tunjukkan tentang operasi tambah dan tolak dalam matrix. Benda ni senang aja. Tajuk matrik ni ialah tajuk yang kiranya senang lah. Kalau orang Kelantan kata senang, tak ada payah ke apa. Walau bagaimanapun dia ni tajuk ni dia tajuk yang popular lah. Dalam KBSM pun ada, dalam dalam KSSM pun ada. Maksudnya dalam SPM dulu-dulu pun memang setiap tahun memang ada lah tajuk matrik ni. Lepas tu untuk yang bermula daripada 2021 ni pun akan ada juga. Kita dapat simpulkan bahawa tajuk matrik ni tajuk yang penting, tajuk yang perlu belajar lah. Tapi walau bagaimanapun untuk tahun-tahun sebelum ni pun tajuk ni memang tajuk yang mudah lah untuk dikuasai oleh banyakkan pelajar. Pelik apa cikgu kecek kat Kelantan hari ni. Tadi supaya cikgu nak mencipta, maksudnya kita nak belajar matematik ni santai-santai je, sebab Pak Sumai pun orang Kelantan. Walaupun kecek Kelantan, tapi tidaklah pekat sangat menyebabkan orang tak faham ataupun penonton video ni tak faham tak juga. Jadi simple-simple je, capu-capu lah, kecek Melayu kata, kecek BM standard, kecek Kelantan. Hak pentingnya apa dia hak cikgu nak terangkan ni faham. Okey. Operasi tambah dan tolak dalam matrix ni, maksudnya sebelum kita nak lakukan operasi ni, syarat yang pertama ialah peringkat matrik itu mesti sama. Maksudnya peringkat tu mesti sama lah. Kalau matrik tu peringkat 2 darab 2, jadi untuk matrik hoksa lagi tu pun mesti matrik 2 darab 2. Tak boleh nak matrik lain lah. Kalau matrik tu berlainan dia punya peringkat, kita dah tahu dah kan, peringkat bilangan baris, bilangan lajur tu. Jadi kalau tak sama, maka operasi campur ataupun tolak ni tidak boleh dibuat. Jadi maksudnya kalau ada juga soalan kat atas, sudut buat lah. Maksudnya soalan tu soalan salah. Maksudnya tidak ada campur atau tolak tu dalam matrik yang berbeza peringkat ni, dia tak berlaku lah. Jadi kita fokus kepada boleh berlaku. Jadi dia yang pertama ialah peringkat mesti sama. Yang kedua ialah operasi tambah dan tolak dua atau lebih matrik tu hanya melibatkan unsur-unsur pada kedudukan yang sepadan. Maksudnya unsur itu mesti berada di tempat yang sama. Maksudnya kalau dia berada pada satu-satu, maksudnya soal lagi itu pun mesti berada pada satu-satu lah untuk menjalankan operasi tambah ataupun tolak. Ikutlah dia berada di tempat mana-mana pun, yang penting dia unsur tu mesti sepadan, mesti duduk tempat sama. Orang Kelantan kata duduk tempat tular. Hak ni duduk sini, hak ni duduk sini. Tempat tu sama. Kalau satu-satu pun satu-satu. Kalau dua-satu kat sini pun dua-satu. Barulah kita boleh menjalankan operasi tambah ataupun tolak. Contoh ni bentuk ABC, bukan bentuk nombor. Jadi maksudnya kita tengok matrik ni ialah ni matrik 2 darab 2. Jadi matrik ni pun ialah matrik 2 darab 2. Jadi okey, confirm lah, boleh buat lah, boleh menjalankan operasi tambah. Jadi ada tambah. Jadi maksudnya kita buka kurungan besar. Maksudnya okey, ini unsur berada pada satu-satu. Jadi matrik ni sini pula berada pada satu-satu. Jadi operasi tambah dia akan jadi A campur dengan E. Okey, itu maksudnya tepat satu-satu, dan ini pun satu-satu, maka dia berada pada kedudukan satu-satu. Maksudnya baris pertama, lajur pertama. Okey, kita pergi yang kedua pula. Okey, B berada pada 1-2 dan F pun berada pada 1-2. Jadi dia akan jadi B campur dengan F untuk kedudukan ini. Tak ada jawapan lah, sebab ini pembalik ubah. Jadi cikgu nak tunjuk macam mana dia operasi itu dilaksanakan. Sama jugalah kalau macam C campur dengan G dan D campur dengan H. Jadi tutup kurungan. Jadi jawapan dia pun mesti dalam bentuk 2 darab 2 lah. Maksudnya mesti sama ni dia punya peringkat dia. Okey, faham tak? Okey, senang je, sangat senang. Seolah-olah macam kita main kira-kira biasa je. Okey, macam kita pergi soalan nombor 2 pula. Soalan kedua ni sangat mudah lah. Kalau kata congak, nak congak terus pun boleh. Iaitu 1 tolak dengan 5 akan jadi negatif 4. Lepas tu 2 tolak 3 akan jadi negatif 1. Jadi inilah jawapan dia. Matrik 2 darab 1. Ini peringkat dia. Maksudnya sebab dia punya peringkat samalah, daripada persoalan sampailah kepada
jawapan. Faham kan ni? Ada masih lagi dua matriks, Okey, sama dengan kita buka macam ni. Okey, maksudnya okey 4 ni berada pada 1 dan yang ni 3 berada pada 1. Jadi 4 campur 3 akan jadi 7. Okey, settle. Yang kedua pula kita pergi kepada okey ni berada pada 1 2. Itu baris pertama laju kedua dan juga kosong. Jadi negatif 5 campur kosong akan jadi negatif 5. Dan last kali okey 4. Okey ni 4 dia mesti tambah dengan 4 lah. Berada pada ni 1 3, ini pun 1 3, 4 tambah 4 akan jadi 8. Okey, settle. Dapat jawapan dia. Senang ke susah? Senang ke? Sangat senang. Okey, ini melibatkan dua matriks. Okey, kita pergi ke soalan kalau melibatkan 3 matriks pula macam mana kalau melibatkan 3 matriks. Okey, kita senang saja. Kita buka dulu matriks. Maksudnya ni matriks, semua ni matriks 2 darab 2. Okey, semua ni adalah merupakan matriks 2 darab 2. Jadi kita pergi satu persatu lah, elakkan daripada kecuaian lah. Kita jangan cuai lah sebab melibatkan nombor banyak. Bila nombor ni digit-digit ni banyak kan, jadi mulalah kita cuai. Jadi kita buat satu persatu. Okey, maksudnya kita mulakan dengan satu-satu sini, sini dan sini. Maksud operasi berada di tengah-tengah ni lah. Jadi okey, negatif 1 tambah 3 akan jadi 2. 2 tolak 1 akan jadi 1. Okey. Kita pergi yang kedua pula. Okey, 3 tambah 5 akan jadi 8. 8 tolak negatif 2. Jadi 8 campur 2 akan jadi 10. Seterusnya kita pergi 4. Kita pergi 7. Dan kita pergi 4. Okey, 4 campur 7 akan jadi 11. 11 tolak 4 akan jadi 7. Okey, 11 tolak 4 jadi 7. Dan seterusnya ialah kita pergi ke yang last kali 2 tambah 2 tolak 3. 2 tambah 2 4. 4 tolak 3 dapat berapa? Dapat 1. Okey, jadi ini matriks dia lah. Faham? Jadi kalau kita nak buat dalam buku teks, kita akan tengok dia maksud kurungan pertama ni buat operasi dululah sebenarnya. Tapi sekarang ni cikgu tunjuk macam mana kita nak congak saja. Tapi dengan syarat kita mesti hati-hatilah, jangan duk buat tak tentu kalu. Mulalah tukar takir, tak tahu mana so. Jadi tak sel lah lagu tu kan. Kita buat satu-satu, kita buat perlahan-lahan. Belajar matematik ni tak boleh nak terlalu ni lah, tak boleh nak laju-laju sangat. Okey. Dan akhir sekali kita pergi kepada matriks ni. Okey, ni matriks berapa? Ini semua ini adalah matriks 3 darab 2. Maksudnya matriks ada 3 baris, ada 2 lajur. Jadi kita mulakan dengan yang pertama. 7 tolak 3 akan jadi 4. 4 campur negatif 2 akan jadi 2. Okey, kita pergi yang ni pula. 4 tolak dengan 5 akan jadi negatif 1. Negatif 1 campur 3 juga akan jadi 2. Lepas tu habis, baris pertama habis. Kita pergi ni pula. 3 tolak 4 negatif 1. Negatif 1 campur 2 akan jadi 1. Ini pula okey, 1 tolak 9 akan jadi negatif 8. Negatif 8 campur 1 akan jadi 7. Dan last sekali dah habis baris kedua, kita pergi baris ketiga. Okey, 2 tolak 1 akan jadi 1. 1 campur 10 akan jadi 11. Dan last sekali 5 tolak negatif 1. 5 tolak negatif 1, 5 campur 1 akan jadi 6. 6 campur 12 akan jadi 18. Okey, dan maksudnya gitulah untuk operasi tambah dan tolak dalam matrik. Tak kira lah kalau melibatkan 2 ataupun 3 matriks, kita buat satu-satu bergantung kepada ataupun base kepada kedudukan unsur dalam matriks itu. Okey, jadi kita teruskan untuk yang seterusnya. Okey, kita terus seterusnya kita buat ni pula. Ni pun senang jugalah. Kita matrik ni seperti yang saya kata tadi, dia tak ada benda susah pun. Simple-simple je. Okey, ini adalah merupakan pendaraban nombor dengan matriks. Maksudnya ada satu nombor dekat sini dan ada satu matriks. So dari istilah nak bagi tahu kalau macam ni ada juga buku-buku dulu-dulu dia kata ini merupakan matriks skala. Sebenarnya apa yang skala? Jadi 3 ini kita anggap dia sebenarnya kita panggil dia sebagai skala. Nombor yang berada di luar matriks itu kita panggil dia skala. Jadi macam mana kita nak darab dia? Kita senang je. Kita darabkan semua nombor yang berada di luar itu
dengan semua digit-digit yang ada di dalam matriks. Okey, darab saja. Bila kita darab, so kita akan dapat satu matrik, iaitu matrik peringkat yang sama dengan matrik asal itulah. Maksudnya matrik ini macam contoh ini merupakan matriks 2 darab 2. Jadi kalau kita darab nanti pun kita akan dapat matrik 2 darab 2. Jadi kita buka je kurungan. Okey, yang pertama, okey 3 ni darab dengan negatif 5 lah. Okey, 3 darab negatif 5 akan jadi negatif 15. Negatif 15. Darab 4 akan jadi 12. 3 darab 2 akan jadi 6. Dan 3 darab 1 akan jadi 3. Jadi ini merupakan macam mana kita nak darabkan. Maksudnya kita darab semua ni. Darab sini. Katalah kita darab semua. Okey, dari segi istilah lah, ni untuk makluman saja. Dari segi istilahnya, kalau kita nak tahu pendaraban nombor dengan matriks ini adalah merupakan sebenarnya adalah satu proses penambahan berulang. Penambahan berulang untuk satu matrik itu. Macam ni, 3 darab matriks ini, negatif 5, 4, 2, 1. Makanya kalau kita tambah matriks ini secara berulang, kita akan dapat jawapan yang sama lah. Sebenarnya dari segi definasi dia sajalah untuk makluman. Tapi kalau dalam peperiksaan nanti kalau jumpa soalan-soalan macam ni, janganlah kita nak tambah pula, kita terus darab lah. Tapi ini nak membuktikan okey, dia penambahan berulang. Jadi cuma kita buat okey, negatif 5, okey 4, 2, 1, okey tambah dengan okey dapat okey negatif 5 campur negatif 5, negatif 10, negatif 10 campur negatif jadikan negatif 15. Okey, jadi okey 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 akan jadi 12. Okey 2 tambah 2 tambah 2 akan jadi 6. 1 tambah 1 tambah 1 akan jadi 3. Okey. Maksudnya samalah, ini kita panggil dia sebagai penambahan berulang lah. Maksudnya berapa kali bergantung kepada nombor ni lah. Kalau 3 kali, kita tambah sebanyak 3 kali. Itu maksud sebenar dia lah. Okey, awal bagaimanapun dalam konsep ni kita just tahu bahawa kita darabkan saja skala itu ataupun nombor yang berada di luar matriks itu dengan setiap digit yang ada di dalam matrik itu dan mengekalkan dia sebagai peringkat matrik yang sama. Yang kedua, contoh yang kedua pun senang saja, iaitu negatif 1/2 darab dengan 5, negatif darab negatif akan jadi positif, akan jadi 5/2. Negatif 1/2 darab 4 akan jadi negatif 2. Negatif 1/2 darab 2 akan jadi negatif 1. Negatif 1/2 darab 1 akan jadi negatif 1/2. So, dapat. Sangat mudah lah ya. Okey, kita pergi kepada inilah, ini matriks berapa? Ini matriks 2 darab 3. So, okey, darab lah. Darab macam biasa je. Tak ada pelik-pelik tak ada susah-susah gapa. Benda ni benda senang. Benda senang, kita kena anggap benda tu senang. Kita jangan menyusahkan dia lah. Okey, 1/2 darab 16 akan jadi 8. 1/2 darab negatif 12 akan jadi negatif 6. 1/2 darab dengan 8 akan jadi 4. Ini semua ni baris pertama ni, baris pertama. Okey, 1/2 darab dengan 4 akan jadi 2. 1/2 darab dengan 0 akan jadi 0. 1/2 darab negatif 2 akan jadi negatif 1. Okey, mudah. Okey, jadi ini saja untuk pendaraban nombor dengan matriks. Jadi untuk lepas ni saya akan kita tunjukkan contoh-contoh gabungan operasi tambah tolak dan juga pendaraban nombor dengan matriks serta pemboleh ubah yang wujud di dalam sesuatu matriks itu. Jadi kita selesaikan dia lah. Kalau ada pemboleh ubah, makanya kita nak cari pemboleh ubah itulah. Kalau tidak ada pemboleh ubah, maksudnya kita jalankan operasi itu seperti biasa. Okey, kita teruskan nanti untuk latihan. Terima kasih.